Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita, sebuah pasukan bertindak atau task force dibentuk bagi menyelesaikan isu yang dihadapi industri perkapalan di negeri ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Chin memberitahu pemain industri perkapalan pada masa ini berdepan kesulitan disebabkan kapal yang melebihi GT500 kerap beroperasi di perairan Sarawak. Sehubungan itu, katanya pasukan ini berfungsi untuk mengesan kapal melebihi 500 tan kasar GT menerusi tinjauan di samping memeriksa semula kelengkapan dokumen pendaftaran kapal bagi menjamin keselamatan pelayaran. All from my ministry and all the stakeholders concerned, we have decided to form a task force to look into the details and come up with proposal. Meanwhile, in our briefing today, the Ship Owners Association has been requested to submit the proposals within 1 month. A task force has been formed, headed by our Director of Marine Department, Sarawak Region, with members from my ministry, from Sarawak Rivers Board, also from our Ship Classification Malaysia, from the Ship Owners Association, Shipbuilders Association, and also from our Association of Maritime Industries. So all the stakeholders will get together and go into the detail and come up with a full proposal. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas taklimat penyelidikan dan cadangan untuk kapal di Sarawak oleh Badan Klasifikasi Kapal Malaysia SCM di Kuching pada Isnin. Menurut Datuk Seri Lee lagi, melalui taklimat tersebut, semua pihak berkepentingan berkumpul dan mengemukakan cadangan untuk membincangkan lebih lanjut isu ini. Taklimat berkenaan dihadiri pelbagai pihak berkepentingan termasuk agensi kerajaan seperti Jabatan Peguam Negara Malaysia Cawangan Sarawak, Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak, Jabatan Premier Sarawak, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sarawak, Persatuan Pemilik Kapal Sarawak dan Sabah dan Persatuan Industri Maritim Sarawak. Dalam program berlainan, Datuk Seri Lee berkesempatan melawat Pusat Dialisis Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Permajaya Miri yang kini beroperasi sepenuhnya. Bercakap dalam sidang media selepas lawatan, beliau berkata masyarakat Miri terutamanya golongan B40 yang memerlukan kini boleh mendapat manfaat daripada pusat dialisis tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adil Senading itu menambah pusat ini berjaya memperoleh lesen pengoperasian setelah mendapat kelulusan akhir daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ujarnya pusat ini merupakan salah sebuah pusat dialisis terbaik di seluruh Sarawak di mana ia mempunyai fasiliti yang lengkap dengan kesemua mesin hemodialisis diimport dari negara Jerman. I have interviewed all the patients in here this morning. I came this morning. All of them are staying nearby in this area. Some are here Permai, one they say just within a walking distance, and others say save them a lot of transportation costs. There are others who say now they don't have to get up so early and go to the town so far away, and down there is very congested, cannot find parking. Here there's no parking problem. So all of them are very happy with the new centre here. And that's what our objective in setting up the centre in Permajaya, to cater for all those patients living in the northern part of Miri City. The old centre in the city centre will cater for those staying in the southern part of the city. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee yang juga Ketua Pusat Dialisis Miri menzahirkan penghargaan kepada setiap pihak termasuk Kerajaan Sarawak, badan korporat, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan juga individu yang menyokong dan menyumbang kepada penubuhan pusat dialisis berkenaan. Beliau turut menyuruh masyarakat Miri untuk terus menyokong dan membantu dalam pelbagai bentuk untuk menjamin pengoperasian pusat dialisis itu secara berterusan. Masih dengan perkembangan di Miri, penggiat seni budaya suku kaum khususnya di Sarawak harus memastikan elemen tradisional suku kaum diterapkan dengan tepat dalam karya masing-masing. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan berkata, gambaran tepat berkaitan elemen suku kaum harus diberikan agar orang ramai tidak salah tafsir budaya sedia ada. Jelasnya, walaupun tiada sebarang halangan untuk dilaksanakan secara hybrid, namun beliau berharap agar para penggiat seni budaya tidak tersasar terlalu jauh daripada elemen asal. Defeat the purpose bagi saya. Kalau kita ingin mempromosikan budaya kita, do it right now, do it right. Terutama kalau kita ke luar negara, orang putih tidak akan tahu bagaimana lagu orang Ulu, lagu orang Dayak, lagu Ipan, lagu Bidayuh.
No, you see, so we have to be careful this one. Beliau berkata demikian semasa sesi Town Hall bersama penggiat industri kreatif bahagian Miri pada Sabtu. Menyentuh berkenaan sesi Town Hall tersebut, Dato' Snowden berkata kementeriannya berharap dapat menghasilkan satu direktori seperti Yellow Pages yang menyenaraikan maklumat berkaitan penggiat industri kreatif di Sarawak. Ujarnya dengan adanya direktori sedemikian, ia akan dapat menghubungkan semua yang terlibat dalam industri kreatif dan juga membolehkan industri yang berminat mengetahui apa yang ditawarkan oleh Sarawak. Perkembangan di Betong, sempena pembukaan sesi persekolahan pada Isnin, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Gerald Rentap Jabu meluangkan masa melawat SK Nanga Ajau di sini. Kehadiran adun layar itu adalah secara spontan dan tanpa dirancang, namun kehadiran beliau disambut mesra oleh pihak sekolah termasuk ibu bapa atau penjaga yang menghantar anak masing-masing. Beliau seterusnya menyertai pihak sekolah yang diketuai oleh Guru Besar SK Nanga Ajau, James Ali serta penolong kanan kokurikulum SK Nanga Ajau, Dawi Nyua dalam mengalu-alukan kehadiran para pelajar di hadapan pintu masuk utama ke sekolah. Datuk Gerald seterusnya berkunjung ke lokasi berhampiran iaitu Pejabat Lembaga Getah Malaysia Cawangan Betong terletak di bangunan RTC Betong di Simpang Layar untuk mengadakan perbincangan perkara-perkara berbangkit khasnya berkaitan perkhidmatan agensi berkenaan komoditi getah. Paparan berikut pula, Petroleum Sarawak Petros perlu memberi keutamaan kepada kontraktor Bumi Putra untuk mengusahakan projek untuk firma milik kerajaan di Sarawak. Presiden Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak di UBS Datuk Abang Helmi Tan Sri Ikuan berkata, kontraktor Bumi Putra perlu untuk lebih berdaya saing dalam industri minyak dan gas supaya mampu berkembang dari segi sektor ekonomi. Ujarnya masa depan industri minyak dan gas Sarawak adalah menjanjikan, namun sepatutnya memberi manfaat kepada Bumi Putra. Well, we have to grow. We have to grow economically. We got to compete. This where the skills in terms of human resource skills. We have to compete. We have to not. Our people are not just working inside the vendor companies which are owned by non-Putra. They can still work with non-Putra companies, but they should also work in Putra companies. I think in this way then we see a more balanced kind of socio-economic activities in various sectors, especially in high-income sectors like oil and gas. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program transformasi kontraktor minyak dan gas Sarawak (PTKS) di Hotel Grand Continental Kuching pada Isnin. Mengulas lanjut, beliau berkata sama seperti di Petroleum Nasional Berhad Petronas atau mana-mana agensi, mereka lebih mengutamakan Bumi Putra terdahulu. Tambahnya, Petros adalah pendatang baru dalam industri dan tidak biasa dengan perkara ini dan harus adil dalam memberi pekerjaan kepada Bumi Putra. Seramai 110 kontraktor Bumi Putra menyertai program transformasi kontraktor minyak dan gas Sarawak (PTKS), anjuran DUBS dan Suarah Petroleum Group (SPG). Selanjutnya, Kerajaan Sarawak komited dalam usaha memulihkan semula kawasan hutan yang telah diterokai lebih 50 tahun yang lalu. Pengarah Hutan Sarawak Datuk Hamdin Mohamad berkata, tidak dinafikan Sarawak bergantung sepenuhnya kepada hasil hutan dan aktiviti pembalakan suatu ketika dahulu. Tetapi apabila kita buat penilaian semula tentang keadaan apa yang berlaku sekarang ini dan hasil pendapatan kerjaan daripada sumber-sumber lain yang boleh menampung pendapatan untuk pembangunan di Sarawak, maka kita melihat bahawa perhutanan ini, hutan perlu kita lihat semula dari segi penggunaannya. Sebab itu Kerajaan Negeri bersama kami telah bersetuju agar kita menurunkan kadar pembalakan, kadar penebangan dan menaikkan semula program-program penanaman, rehabilitasi hutan untuk meningkatkan semula kawasan-kawasan hutan kita. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Malam Apresiasi Media Jabatan Hutan Sarawak di sini pada Isnin. Mengulas lanjut, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak bukan sahaja menyediakan hasil hutan kepada rakyat, tetapi dari segi sektor lain seperti karbon atau hidrogen daripada kawasan hutan. Semua lain. Kita sekarang bercakap tentang karbon, mungkin lain nanti akan adalah mungkin hidrogen juga daripada kawasan hutan, dan juga bercakap tentang ekotourism,
cakap tentang air yang bersih, semuanya berkaitan dengan hutan. Jadi melihat itu, kerajaan negeri telah pun membuat satu direction bahawa kita perlu mengekalkan hutan di negeri Sarawak ini untuk kepentingan tersebut. Malam apresiasi yang dihadiri pelbagai agensi media di Kuching turut dimeriahkan dengan persembahan nyanyian, tiket cabutan bertuah dan King and Queen of the Night. Ia turut dihadiri Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Simon serta tetamu lain. Cabaran Muay Thai Semarahan 2023 melabuhkan tirainya pada Sabtu menyaksikan 40 petinju termasuk kanak-kanak mengambil bahagian. Diadakan di Medan Selera Nasi Abir Semarahan, saingan bermula sejak jam 4.30 petang hingga ke malam cukup sengit dengan mempertandingkan kategori Super Fight Pro, Semi Pro, Muay Thai Sport dan kanak-kanak lelaki dan perempuan. Ia dianjurkan oleh Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS dengan kerjasama Persatuan Muay Thai Malaysia, Persatuan Muay Thai Semarahan, Perbadanan Sukan Sarawak SSC dan Majlis Sukan Negeri Sarawak MSNS. Presiden PMNS Jumaat Ibrahim berkata, seperti edisi sebelumnya, cabaran ini juga menjadi platform kepada Persatuan mencari petinju-petinju yang berpotensi untuk diserap dalam skuad negeri. Katanya ia penting memandangkan Sarawak akan menjadi tuan rumah SUKMA 2024 dan Muay Thai salah satu acara sukan yang turut dipertandingkan. Justru ujarnya PMNS akan terus mempergiatkan usaha mencari atlet-atlet yang berpotensi untuk diserap dalam skuad negeri bagi menghadapi tamasya itu nanti. Ketika dihubungi pada Selasa, beliau berkata melalui penganjuran kejohanan seperti itu, ia memberi peluang kepada petinju berbakat untuk menyertai skuad negeri. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada SSC, MSNS dan Persatuan Muay Thai Semarahan atas sokongan tidak berbelah bagi kepada persatuan dalam memastikan penganjuran cabaran itu berjalan dengan jayanya. Sekian edisi tengah hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan suasana di sekitar Pusat Dialisis Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Permajaya Miri yang sudah beroperasi sepenuhnya. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.